بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan doa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga pengisian kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah. Allah memberikan ketenangan kepada kita kerana kita membicarakan tentang Al-Quran. Kita sedia maklum, apabila kita berada dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Moga-moga ayat-ayat Al-Quran yang kita belajar ini memberikan ketenangan kepada kita. Dan yang paling utama, semoga Allah Ta'ala memberkati pengisian kita pada pagi ini, serta Allah melapangkan dada kita, Allah melapangkan pemikiran kita, dan yang sangat-sangat utama, semoga Allah menerima usaha kita yang sedikit ini dicatat di dalam buku amal, dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melanjutkan perbahasan kita berkenaan dengan Ayatul Kursi. Sedikit sahaja ringkas, kemudian kita pergi kepada doa yang lain. Jadi moga-moga saya dan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dapat mengamalkan Ayatul Kursi yang dijadikan sebagai doa, dan doa yang paling utama, doa ini boleh melindungi kita daripada syaitan, yang mana kita telah belajar pada minggu yang lalu bahawa Ayatul Kursi berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, maka kita disunatkan untuk membaca Ayatul Kursi ini sekurang-kurangnya 8 kali. 5 kali merujuk kepada setiap kali kita habis solat fardu, kita baca sekali Ayatul Kursi. Kemudian pada waktu pagi sekali, pada waktu petang sekali, dan pada waktu kita tidur di malam hari, kita disunatkan untuk membaca Ayatul Kursi. Kenapa Ayatul Kursi ini hebat? Kenapa dinamakan ia oleh Nabi sebagai ayat yang paling agung? Kerana Ayatul Kursi menceritakan, bermula ayat perkataan Allah sampailah wahuwal aliyul azim, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, untuk Ayatul Kursi ini
kalau kita mengamalkan dan kalau kita faham, ayat kursi ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, kenapa dia jadi ayat-ayat agung, kenapa diiktiraf, diberi pengakuan oleh Nabi ayat-ayat agung adalah ayatul kursi, kenapa tak ambil ayat-ayat yang lain? Okey, antara jawapan dia, selain kita menjawab ayatul kursi memang Nabi yang memberikan pengiktirafan, dan jawapan yang kedua kita katakan kesemua ayat yang dalam ayatul kursi menceritakan tentang Allah ada 17 tempat, dan ayat al-kursi ni sebenarnya kalau kita tengok kalau kita rujuk, kita baca pada ayat 255, pada ayat yang awal itu kita akan jumpa kalimah tauhid. Kalimah tauhid, kalimah syahadah, kalimah tauhid. Dekat mana? Dekat ayat yang Allah hula, dekat pada la ilaha illahu. La ilaha illahu tu, itu sebenarnya adalah kalimah tauhid. Kalau siapa belajar kalimah la ilaha illahu, itu adalah kalimah tauhid. Itu adalah ucapan tahlil. Kalimah tauhid ni tuan-tuan, siapa yang mati, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mati akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam syurga. Rupa-rupanya dalam ayatul kursi itu mengandungi kalimah tauhid di permulaannya. Di mana kalimah tauhid itu? Kalimah tauhid ni maksud dia kalimah yang kalau kita baca dia, kita sebut dia, kita telah mengiktiraf, kita telah membuat pengakuan bahawa la ilaha, tiada Tuhan yang ma'bud, tiada Tuhan yang berhak diibadahi illahu, melainkan dia. Rupa-rupanya dalam kalimah, dalam ayatul kursi, dia ada kalimah tauhid, iaitu kalau kita lihat pada potongan ayat berikutnya, ya kan, Allahu la ilaha illahu tu, okey, ayat dia satu ayat saja. Saya sebut potongan ya, potongan dalam ayat tu. Kalau kita baca ayat kursi, nanti tuan-tuan dan puan-puan ya, cara nak belajar ayat kursi ataupun nak faham ayat kursi, kalau kita baca Allahu la ilaha illahu, itu adalah ayat dasar dia. Itu adalah potongan ayat yang paling utama berdasarkan potongan ayat yang lain. Maksud dia apa? Dekat Allah la ilaha illahu tu, itu adalah ayat dasar dia. Itu ayat akar dia. Ayat akar dia maksud dia ayat yang potongan ayat yang wal hayyu al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampailah habis semua ayat yang selepas la ilaha illahu tu, maksudnya bermula daripada ayat yang al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma, semua ayat selepas la ilaha illahu adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu adalah la ilaha illahu. Okey, dalam erti kata lain, siapa yang belajar ayat kursi ni, ataupun kalau kita baca ayat kursi, sebenarnya ayat kursi adalah ayat yang membuktikan, yang memberikan bukti, yang memberikan hujah kenapa Allah itu dia la ilaha illahu. Kita kan selama ni ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Okey, la ilaha illallah tu betul, tiadalah Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tetapi apa bukti dia? Apakah hujah ataupun apakah alasan dia? Apakah fakta? Apakah bukti yang mengatakan Allah itu la ilaha illahu ataupun la ilaha illallah? Maka ayat al-kursi memberikan 12, 10 tambah lagi 2, ada 12 bukti bahawa Allah itu adalah la ilaha illahu. Okey, saya harap tuan faham. Maksud dia, kalau kita baca ayat kursi, kita belajar ayat kursi, kita zikir banyak-banyak ayat kursi, rupa-rupanya kalau siapa baca ayat kursi, sebenarnya dia telah
membaca ayat yang dalam ayat itu telah dikemukakan oleh Allah ada 12 bukti, 12 hujah yang Allah itu adalah la ilaha illahu. Kan? Kita kan selalu sebut la ilaha illallah. So kalau orang tanya, anak kita tanya ke, cucu tanya ke, anak murid kita tanya ke, Ustaz, apa alasan? Temu tanya ibu, apa alasan, apakah bukti bahawa Allah itu la ilaha illallah? Maka katakan, baik, bukti nombor 1, Allah itu la ilaha illallah, dia itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Itu bukti nombor 1. Okey. Yang kedua, apa bukti yang kedua? Al-Qayyum. Itu bukti nombor 2. Bukti nombor 3 apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu bukti nombor 3. Bukti nombor 4 apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu adalah bukti nombor 4. Okey. Sampailah ayat yang wahwal aliyu, bukti yang ke-11, al-azimu adalah bukti yang ke-12. Tuan-tuan dapat? Saya harap tuan-tuan jelas. Ataupun itu cara belajar ayat kursi. Ayat kursi ni dia sebenarnya bukan sekadar untuk doa saja, tetapi ayat kursi ni dia adalah zikir, dia adalah ucapan, dia adalah pembuktian, bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu la ilaha illahu. Sebab tu kita kan belajar ayat kursi ni. Sebab tu dia duduk dalam suratul Al-Baqarah. Ada 12. Bermula daripada apa? Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampailah wa huwal aliyyul azim. Al-Azim tu bukti yang ke-12, Allah itu la ilaha illahu. Al-Aliyu adalah bukti yang ke-11. Sampailah maknanya daripada Al-Hayyu, Allah tu Tuhan yang maha hidup, adalah bukti dia itu adalah la ilaha illahu. Sampailah wa huwal aliyyul azim, ada 12 bukti yang menunjukkan Allah itu la ilaha illahu. Itulah sebenarnya perkara yang kita nak jelaskan apabila kita berdoa, kita baca ayatul kursi, secara tidak langsung kita telah memperbaharui, kita telah mengukuhkan kalimah tauhid la ilaha illahu. Bukan sekadar kita mengukuhkan la ilaha illahu, tetapi kita telah membuktikan bahawa Allah itu memanglah Tuhan yang la ilaha illahu. Dialah Tuhan satu-satunya yang layak disembah, tak ada Tuhan lain. Apa bukti dia? Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampailah hujung ayat. Jadi untuk pelajaran lanjut, untuk pelajaran yang lebih terperinci, apa itu Al-Hayyu, apa itu Al-Qayyum, apa itu la ta'khudhu sinatun wala naum, yang ini nak tak nak memang kena menghadiri mana-mana kelas tafsir, mana-mana kelas tadabbur yang membincangkan tentang ayatul Al-Kursi. Kita dalam pengajian kita tentang doa ni, kita mohon maaf ya tuan-tuan, kita tiada kesempatan yang panjang untuk kita mengulas. Cuma yang paling penting kita dapat sedikit maklumat dari Allah bahawa ayat kursi ni kenapa dinama ayat yang paling agung. Rupa-rupanya dalam tu ada kalimat tauhid. Rupa-rupanya dalam ayat kursi tu ada 12 bukti yang menunjukkan Allah itu adalah la ilaha illahu. Okey, selesai yang itu. Dan pada pagi ini juga insya-Allah kita akan mempelajari doa yang lain ada pada suratul Al-Baqarah. Okey, ayat yang kita maksudkan, doa yang kita boleh amalkan dalam dalam suratul Al-Baqarah ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Okey, doa Nabi Allah Ibrahim dengan doa Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Okey, doa dia ni doa tentang apa? Okey, doa Nabi Allah Ibrahim ni banyak. Okey, tapi yang kita nak maksudkan, yang kita nak belajar pada pagi ini, doa ini dia terletak di dalam suratul Al-Baqarah. Ataupun erti kata mudah, kita kan pernah baca buku
Ataupun selama ni tuan-tuan pun dah belajar tentang doa yang berbentuk Rabbana, Rabbana, Rabbana kan. Kalau tuan-tuan perempuan cari doa dalam Quran bentuk Rabbana, 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 Rabbana ni, salah satu doa depan dia ada perkataan Rabbana adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Okey. Yang paling penting adalah bukan sekadar tahu doa itu boleh diamalkan, bahkan sunat diamalkan, tetapi kita kena belajar. Doa tu maksud dia apa? Kan, kenapa saya perlu baca? Supaya apabila kita membaca doa ini, doa kita semakin mustajab. Doa kita cepat dikabulkan oleh Allah sebab kita menghayati, kita memahami apa yang kita baca. Okey. Tuan-tuan bersedia untuk membuat salinan doa dalam surah apa, ayat yang keberapa, dan saya berikan muka suratnya. Okey. Surah Al-Baqarah, Suratul Al-Baqarah, nombor surah semua orang sedia maklum, surah yang kedua, ayat 127. Ayat 127. Suratul Baqarah ayat 127. Muka surat ataupun halaman nombor 19. Muka surat 19 ayat 127 dalam suratul Al-Baqarah. Okey, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian sekejap nanti kita akan ulas tentang doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Muka surat berapa tu? Ada yang kata muka surat nombor 20. Sekejap saya pun nanti, tapi paling penting ayat dia nombor 127 Kalau saya silap muka surat itu tolong betulkan Okey, yang paling penting ayat 127. Okey, ayat yang saya bacakan tadi ni, ayat ni kalau tuan-tuan belajar Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, tapi doa ni berkaitan cerita tentang apa? Okey, doa ini kalau kita baca, kita kena, kalau nak tahu doa ni doa pasal apa, kita kena baca ayat dia penuh. Ayat yang ke 127. Allah kata apa? Wa idh, dan peringatkanlah dan ingatkanlah. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah kata kepada Nabi Muhammad, dan kita pun kena selalu ingat, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, iaitu anaknya Ismail, yarfa'u, meninggikan, qawa'ida minal bait, meninggikan apa? Meninggikan binaan asas-asas Baitullah. Bait itu adalah Baitullah, iaitu Kaabah. Okey, maksud dia Allah cerita pada kita macam mana Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, ketika mana mereka berdua ni dulu, bagaimana mereka membina Kaabah. Membina itu bukan mereka bina daripada permulaan, sebenarnya tapaknya sudah ada, tetapi mereka meninggikan binaan yang Baitullah, Kaabah tu dah ada, mereka bagi siap. Mereka meninggikan binaan asas-asas Baitullah, iaitu Kaabah, sambil kedua-duanya
berkata, berdoa, menyeru, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kata? Ni penting. Mereka kata apa kepada Allah? Maknanya ketika mana mereka sedang siap buatkan Kaabah tu, sebab ingat tuan-tuan ya, membuat Kaabah ini adalah perintah dari Allah. Okey, dia adalah perintah dari Allah. Bermakna Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, dia pun buatlah segala perintah Allah. Perintah Allah tu buat apa? Supaya disiapkan Kaabah itu, ditinggikan binaan-binaan Kaabah itu. Okey. Jadi apabila mereka dah siap ataupun sambil mereka itu menyiapkan binaan Kaabah itu, mereka berdoa kepada Allah. Mereka doa apa? Doa mereka ni sebenarnya, mereka kata apa? Rabbana taqabbal minna. Dia kata, wahai Rabb kami, dia kata. Okey. Dia panggil wahai Rabb kami. Ingat, kalau jumpa perkataan Rabb, Rabbana ni, dia adalah salah satu daripada 3 nama Allah yang utama yang telah saya ulas pada kelas yang lalu, dalam pengisian yang lalu, bahawa ada 3 nama Allah yang besar, 3 nama Allah yang utama dalam banyak-banyak nama. Salah satunya adalah nama Ar-Rabbu. Jadi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, kan, cara dia nak memanggil Allah, cara dia nak merayu, nak memundajat, dia nak berdoa kepada Allah tu, dia gunakan salah satu nama Allah yang besar, iaitu Ar-Rabbu. Dia kata Rabbana. Kenapa dia baca Rabbana? Sebab Ibrahim dengan anaknya Ismail, mereka mengatakan Rabbana. Dia kata, ya Rabb kami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita jumpa perkataan Rabb, Rabbu, okey, Rabbu ni, dia bukanlah hanya boleh dikecilkan makna Tuhan saja. Tetapi yang paling mudah lah, yang paling mudah, dapatan yang kita baca dalam buku-buku mengulas tentang Asmaul Husna, para ulama mengatakan perkataan Rabbu ni, dia akan keluar padanya 3 makna serangkai. Kalau kita sebut, kita sebut Rabbi ataupun Rabbana, perkataan Rabb itu akan mengeluarkan maksud apa? Ya Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang telah menguruskan sekalian alam. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur sekalian alam. Itu maksud Rabbu. Jadi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, ketika mana mereka menyiapkan binaan-binaan asas Kaabah itu, mereka berdoa kepada Allah. Apa yang mereka doa? Mereka doa apa? Mereka kata, ya Rabb kami, yang mencipta, yang pencipta, yang pemilik dan pengatur. Dia kata, taqabbal minna. Dia kata, terimalah daripada kami. Apa terima daripada kami? Iaitu amal kami. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim, dia buat sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, dia minta kepada Allah, terimalah. Kalau dia buat Kaabah tu, dia bina asas-asas binaan Kaabah tu ditinggikan, dia kata, ya Allah, apa yang aku buat dengan anakku ni, termasuk Ismail pun doa, ya Allah, apa yang kami buat ni, engkau terimalah daripada kami, terimalah amal kami ni. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Tuhan maha mendengar dan maha mengetahui. Cantik doa ni tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tuan-tuan? Kerana doa ni, depan dia dimulakan dengan menyebut salah satu nama Allah yang mulia. Masih ingat tak pada pengajian yang lepas-lepas yang dulu kita ulas tak? Salah satu cara nak bagi doa ni mustajab, mulakan dia dengan memuji ataupun menyebut nama-nama Allah yang mulia. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, 2 rasul yang sangat bijak. Mereka memulakan cara nak panggil Allah ni, nak menyuruh Allah ni, mereka menggunakan nama Rabbu. Mereka kata Rabbana. Dan mereka tutup doa ini dengan meletakkan nama-nama Allah yang mulia. Nama apa? As-Sami' yang mendengar, Al-Alim yang mengetahui.
Allah mendengar apa ucapan kita. Allah mendengar perasaan kita buat satu ibadat. Allah mendengar kata-kata kita, hatakan bisikan hati kita, dan Allah mengetahui kita buat pekerjaan itu sebab siapa, ketulusan kita, keikhlasan kita, kegigihan kita. Allah itu dia Maha mengetahui. Jadi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, mereka berdua berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menerima amal-amal mereka. Di antara amal mereka apa? Mereka berjaya untuk membina asas-asas binaan Baitullah. Jadi, kesimpulan dia adalah doa ini dalam suratul Baqarah ayat 127 ini adalah doa supaya Allah menerima amal-amal soleh yang kita lakukan. Okey, so doa dia apa? Doa supaya amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Tapi belum habis lagi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita nak memberikan ulasan kenapa doa ini patut dibaca. Kan? Kenapa doa ini mesti saya membacanya? Kenapa? Kerana kita kena tahu sudut kepentingan sesuatu amal itu diterima oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kalau kita bekerja, orang tak bayar gaji, apa perasaan kita? Kan? Kita buat kerja, susah payah pagi petang, tiba-tiba tak diberikan upah. Contoh, kan? Apa perasaan kita? Tentu kita marah. Tentu kita akan merungut. Kan? Saya buat kerja letih-letih, tetapi kau tak bayarkan upah dan tak bayar gajinya. Kan? Tetapi itu hanya di dunia. Bagaimana kalau selama ini kita buat amal ibadat? Contohnya bulan Zulhijjah ni, orang pulun buat amal-amal soleh. Ada orang dia berpuasa daripada awal 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Dan kemungkinan besok Khamis pun dia puasa lagi sunat Khamis, kan? Sebab dia nak gunakan bulan Zulhijjah itu untuk dia banyakkan ibadat. Tapi bayangkan, gambarkan apabila di hari akhirat nanti buka amal tu tak ada. Amal yang kita buat, amal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah tu, ibadat korban Allah tak terima. Sedangkan korban, ya Allah, sampai 3 ekor lembu dia korban, kan? Banyak dia korban. Sedekah dia, sembahyang dia, zikir dia, kan? Tiba-tiba kita dapati banyak amal-amal ini tak ada di dalam buku. Kita kata amal-amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diberi ganjaran pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan rasa sedih, dan saya rasa itulah yang kita rasa terlalu rugi sangat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, setiap daripada kita kena risau. Setiap daripada kita kena bimbang. Kita jangan jadi manusia yang sentiasa berpuas hati dengan amal yang telah dibuat. Itu bukan ciri orang-orang mukmin. Orang mukmin yang sebenar, kalau dia buat satu amal, dia buat satu kebaikan, tak kira apa pun kebaikan, kecil ke besar ke, dia kena selalu bimbang bahawa takut-takut amal yang dibuat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, kalau Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail sendiri, Rasul ni, dua-dua Rasul ni, Rasul yang mulia ni, mereka merasa bimbang, mereka merasa takut kalau Allah tak terima amal mereka. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amal kami. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi yang maksum, Nabi Allah Ibrahim ni, kan, dengan Nabi Allah Ismail, mereka pun sentiasa bimbang dengan mereka berdoa kepada Allah supaya amal diterima. Bagaimana dengan kita semua yang
yang kita punya amal ni kadang-kadang banyak lompongnya, banyak kurangnya, tiba-tiba Allah tolak, sedangkan kita memerlukan ganjaran balasan daripada amal yang kita buat. Jadi orang mukmin, tuan-tuan, orang mukmin, kita tak boleh kata cukuplah aku dah sedekah banyak tu, cukuplah aku dah puasa banyak dah, kan. Maksudnya kita jangan terlalu optimis. Kita jangan ada sifat berpuas hati dengan amal yang kita lakukan. Kita orang mukmin kena ada selalu perasaan takut. Takut kenapa? Takut amal kita yang kita buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok pada banyak dan kecil, jangan tengok pada sikit ke banyak. Tetapi yang besarnya tengok pada apa? Tengok kepada, ya Allah, kau terimalah amal ni. Kita bimbang, kita buat amal, Allah tak terima. Kita bimbang, tuan-tuan. Jadi, salah satu jalan untuk kita, untuk Allah menerima amal-amal yang kita lakukan, adalah dengan kita sering berdoa dengan doa yang dibacakan oleh Ibrahim dengan Ismail ini. Doa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lepas solat boleh baca, dan lepas sedekah pun kita boleh baca. Kita baca umum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kerana Allah tu dia maha mendengar, dia maha melihat apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, untuk memantapkan, untuk mengukuhkan lagi bahawa betapa pentingnya sesuatu amal itu diterima oleh Allah, kita sebagai seorang mukmin, kita kena ada selalu perasaan takut, bimbang kalau Allah Ta'ala tolak amal kita. Saya kemukakan satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah sendiri mengajar kepada kita ciri orang yang mukmin ni. Kalau dia lepas dia buat amal tu, dia kena ada perasaan apa? Okey, tuan-tuan bersedia untuk mencatat ayat dengan surahnya. Surah dan ayat yang kita maksudkan tentang orang yang beriman ni, kalau dia buat amal, dia tak boleh rasa sentiasa puas hati. Dia kena ada sentiasa risau dan bimbang kalau amal-amal dia Allah Ta'ala tolak. Okey, surah Al-Mu'minun. Kita tulis surah Al-Mu'minun, surah nombor 23, ayat 60. Ayat 60, muka surat 346. Okay, kalau saya tersilap muka surat, tolong betulkan ya. Macam tadi tu mungkin saya tersilap muka surat kan, tapi paling penting ayat 127 dalam suratul Al-Baqarah. Okay, ayat tu paling penting. Okay, surah Al-Mu'minun, ayat nombor 60. Dalam catatan saya muka surat 346. Kalau tersalah nanti tolong betulkan ya. Tuan-tuan, saya minta maaf ya. Okey, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, kan, ayat 60 ni kalau kita baca, kalau kita tengok terjemahan dia, kan, kalau kita tengok tafsiran dia, kita akan dapat pagi ini satu ilmu yang selama ini kadang-kadang kita tak jadi seperti ini. Maksud dia apa? Selama ni kita sangat berpuas hati apa kebaikan kita buat. Sebab tu kadang-kadang kita berhenti. Ada orang dia stop dia buat amal. Sebab apa? Sebab dia yakin amal dia Allah terima. Tak. Orang mukmin dia akan sentiasa buat amal. Tapi dalam masa yang sama, dia selalu minta kepada Allah. Dia bimbang kalau amal dia buat ini Allah Ta'ala tolak. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail kita belajar tadi, dia berdoa Rabbana taqabbal minna. Jadi surah Al-Mu'minun ni ayat 60 ni, okay, saya bacakan ayat dia, lepas tu kita ulas ayat dia ni supaya dapat mengukuhkan, memantapkan lagi bahawa betapa pentingnya tentang pentingnya amal itu diterima oleh Allah, dan kita orang mukmin sentiasa kena bimbang amal kita ditolak oleh Allah. Ayat ni Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau. Walladzina yu'tuna ma atau. Kita baca ayat ni, Allah kata apa? Dan orang yang memberi apa yang mereka berikan. Maksudnya Allah kata, ada manusia, kan, selepas dia beri, dia infakkan sesuatu, dia nafkahkan sesuatu. Okay, contohnya apa? Contohnya paling mudah, wang lah, kan.
Okey, hari ni pagi-pagi ni ada orang dia telah sedekahkan RM50 contoh kepada satu badan NGO. Contoh, dia online lah pagi ni kan. Dia tekan RM50. Okey, orang yang macam ni kata Allah, Allah cerita, Allah kata wallazina yu'tuna ma atau, dan orang yang memberi apa yang mereka berikan. Okey, Allah kata maksudnya ada orang selepas dia memberi, selepas dia menginfakkan sesuatu, hati dia rasa apa? Tuhan kata wa qulubuhum wajilatun. Tuhan kata wa qulubuhum wajilatun. Sedangkan hati mereka ni gerun gementar. Okey, Allah kata mula-mula Allah kata, dan orang menciri orang mukmin ni apabila dia berikan sesuatu yang dia beri, kata Allah, sedangkan hati dia merasa gementar, merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa hati dia gementar? Kerana mereka yakin nanti mereka akan kembali kepada Allah. Okey, saya ulang balik, mudah faham dia begini. Ayat 60 ni Allah cerita orang mukmin ni, yang betul-betul mukmin ni, namanya pun surah Al-Mu'minun. Cerita orang mukmin ni, apabila dia telah memberikan sesuatu, dia telah menginfakkan sesuatu, hati dia takut, bimbang. Bimbang kenapa? Kerana nanti dia akan jumpa dengan Allah. Kan? Apa makna ayat ni? Kalau kita tak menghayati ataupun tak belajar, sepatutnya yang takut jumpa Allah nanti adalah orang yang bakhil, betul tak? Kan? Apa pula saya perlu takut? Sebab saya tak bakhil, saya berikan sesuatu. Kan? Kalau kita fikir logika dia, kan? Orang yang tak keluarkan apa-apalah, orang yang tak infak apa-apa, orang yang tak sedekah apa-apa sedangkan ada duit, itulah yang sepatutnya takut kepada Allah, betul tak? Tapi kenapa pula ayat ni Allah kata orang yang dah memberi, dia pula hati jadi takut, bimbang, kerana dia akan kembali kepada Allah. Sebenarnya ayat ni cerita pasal apa? Sebenarnya ayat ini, kata para ulama tafsir, ayat ini merujuk kepada apa? Mereka bimbang, takut apa yang mereka telah keluarkan. Contoh, kita ambil contoh tadi, kalau kita dah online, kita nak bayar RM50 ni kan, kita bimbang kalau RM50 itu kita jumpa dengan Allah Ta'ala nanti, amal itu seperti habuk, seperti derbu yang berterbangan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tolak. Yang itu sepatutnya kita takut. Kan? Jadi maknanya daripada ayat ni kita belajar apa? Orang mukmin ni, dia kena ada selalu perasaan takut, bimbang kalau amalnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab nanti kita akan jumpa Allah. Apabila kita jumpa kepada Allah, Allah akan tengok apa amal yang kita lakukan. Tapi kita bimbang. Setiap amal yang kita lakukan Allah tolak, tak ada pahala, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin berdasarkan ayat ni, dia tidak boleh berpuas hati dengan apa yang dilakukan. Sepatutnya orang mukmin kena ada apa? Perasaan takut. Takut kalau amal ini Allah Taala. Jadi dalam masa yang sama, macam mana dia nak pastikan bahawa amal itu tidak tertolak? Antaranya, dia kena ikhlaskanlah. Dia kena buat satu amal tu dengan amal yang penuh bertakwa. Dia kena ikhlas buat sesuatu amal itu. Ikhlas buat kerana Allah, bukan kerana balasan. Kan? Dalam masa yang sama, kan, kita kena berdoa seperti mana doa Ibrahim dengan doa Nabi Allah Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Mungkin saya boleh kongsikan satu doa yang bukan dari ayat Quran, tapi ada dalam hadis Nabi. Bolehlah kita kongsikan juga, walaupun kita fokus doa-doa di dalam ayat Al-Quran, tapi kita ambil satu hadis Nabi, yang hadis ini menyokong kepada apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Kan? Betapa pentingnya sesuatu amal itu diterima. Jangan tengok banyak. Okey? Bukan tengok banyak.
Tetapi tengok amal tu dibuat sempurna tak? Amal tu dibuat ikhlas tak? Amal tu dibuat ikut tak syariat? Itu paling penting. Sebab apa? Sebab kita nak amal kita tu diterima oleh Allah. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi antara doa yang Nabi membacanya. Doa apa? Doa yang bukan takut. Nanti saya jawab soalan Puan Zeti. Doa apa? Doa yang Nabi selalu baca setiap pagi. Doa ni bukan kita juga boleh amal, kerana ada kaitan dengan doa ini, iaitu Nabi minta kepada Allah 3 perkara. Sering Nabi baca, tiap-tiap pagi Nabi baca doa ni. Doa ni doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nombor 1. Nabi kata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Nombor 2 apa? Rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala, iaitu amal yang beramal yang diterima oleh Allah. Tengok, Nabi sendiri minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima oleh Allah. Pagi-pagi Nabi sebut. Kemudian kita sering membaca doa ini. Semoga amal kita ini Allah terima. Jadi ada yang bertanya, bagaimana hati itu rasa takut, tapi bukan takut yang berlebihan. Tak, tuan-tuan, kita ni takut kita dengan Allah memang kita kena lebih-lebih. Kita kena lebih takut pada Allah. Tapi ingat, takut itu perlu lebih. Perlu takut kepada Allah. Cuma jangan sampai putus harapan. Maksud dia takut tu kena banyak juga. Tapi jangan terlupa, iaitu satu lagi perbuatan dia panggil ar-raja. Iaitu dia panggil takut mesti diiringi dengan mengharap. Takut kena ada. Kena selalu takut. Lebih tak apa. Sebab kita dengan Allah memang kena takut lebih-lebih. Kita kena takut pada Allah. Takutnya lah amal aku tak diterima ni. Tapi bukan takut amal tak diterima dengan sampai tak buat amal dah. Tak. Kita teruskan buat amal. Dan sama-sama dalam masa sana kita takut pada Allah. Ya Allah, kau terimalah amal aku ni. Ya Allah, bimbang kalau amal aku tak terima. Sebab tu apabila kita ada perasaan takut selalu, akan menyebabkan kita akan sempurnakan amal tu, kita akan ikhlaskan amal tu, kita akan suruh-suruh buat amal tu, ikhlaskan pada Allah tu. Yang itu, dia akan membawa kepada itu. Dalam masa sama, kita kena mengharap supaya Allah Ta'ala menerima amal kita. Dengan cara kita berdoa tadi itulah, kita takut kena ada, tapi dalam masa sama mengharap. Ketika kita baca doa tu, kita yakin Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita. Tapi teruskan beramal. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi sendiri berdoa kepada Allah supaya amalnya Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menutup pengisian kita pada pagi ini, saya nukilkan kepada tuan-tuan beberapa asar, beberapa kata-kata orang-orang yang soleh yang datang dahulu daripada kita, yang mereka ini sangat bimbang kalau amal-amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nyatakan contoh kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia kata apa? Dia kata, li'an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan. Okey, saya sebut dia punya makna ringkas lah. Abu Darda dia kata apa? Dia kata kalau Allah menerima solat aku yang satu, kata dia, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Maksud dia apa? Abu Darda seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang wara', seorang sahabat yang banyak ibadat kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tu menerimalah
satu amal, satu salat saja lebih aku sukai daripada dunia dan apa-apa yang ada dalam dunia tu. Maknanya apa? Dia nak kata, kalau aku tak dapat dunia ni, apa-apa kat dunia ni, dia kata, apa yang baik pada dunia ni, wa ma fiha kan, itu tak kisahlah, dia kata. Tetapi yang aku lebih sukai solat, satu solat aku buat, Allah Ta'ala terima. Tengok tuan-tuan. Dan saya nukilkan pula kata-kata Amir bin Abdillah rahimahullahu ta'ala alaih. Dia kata apa? Dia kata, la harfun fi kitabillahi a'tahu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Dia kata apa? Dia kata, satu huruf, benar-benar dalam satu huruf Allah dalam kitab Allah ni, aku lebih sukai daripada dunia dan sebagainya. Maksudnya, Amir bin Abdillah ni, dia ada baca satu ayat. Bila dia baca ayat tu, dia kata, dia baca ayat tu, dia macam dia kata, ya Allah, satu ayat ni aku sangat suka ayat ni. Kalau aku tak dapat dunia apa-apa pun, dia kata, tapi kalau aku dapat ayat ni, dia kata, maksudnya dia nak jadi seperti dalam ayat tu, dia kata lebih dia sukai. Lepas tu orang tanya kat dia. Orang tanya dekat dia apa? Orang tanya kepada dia, wa ma zaka ya Aba Amrin. Dia kata, apa dia wahai Abu Amrin, dia kata. Maka kata Amir bin Abdillah, dia kata, ayyaj'alani Allahu minal muttaqin. Dia kata, ayat yang aku masukkan tu, dia kata, adalah ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 27. Ayat tu bunyi apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat tu sebenarnya dari kaitan kisah dua anak Adam. Yang salah satu anak Adam kan amalnya Allah Ta'ala terima ibadat korbannya kan. Lepas tu salah satu anak Adam tu dia kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menerima amal daripada orang yang bertakwa. Jadi ayat ini sebenarnya dia ada kaitan tentang penerimaan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi Amir bin Abdillah dia kata, ayat ni kalau aku dapatlah, dia kata, maksudnya kalau aku jadilah seperti mana dalam ayat ni, dia kata, aku lebih sukai daripada dunia sekaliannya, dia kata. Sebab ayat tu cerita tentang Allah hanya menerima amal daripada orang yang bertakwa. Ulasan tentang dua kisah anak Adam ni, kenapa amal ni diterima, saya telah ulas dalam kisah-kisah dua kisah anak Adam di Radio IKIM pada kisah yang lalu. Nanti kita boleh review balik. Baik, saya nukilkan last sekali kata-kata Mutarrif bin Abdillah rahimahullahu ta'ala alaih. Dia kata apa? Dalam doanya dia kata apa? Allahumma taqabbal minni salatan. Dia kata, ya Allah, terimalah dariku salatku. Allahumma taqabbal minni siyaman. Ya Allah, terimalah daripadaku puasaku. Allahumma ktub li hasanah. Ya Allah, tulislah untuk aku kebaikan, ganjaran. Maksud dia, saya nak katakan bahawa para ulama salafus soleh, mereka sentiasa meminta kepada Allah agar amal dia diterima oleh Allah. Solatnya, puasanya, zakatnya, apapun ibadat, yang paling besar keutamaan adalah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita sering membaca doa dalam suratul Baqarah ayat 127, doa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, supaya doa yang kita baca dengan penuh keyakinan Allah Ta'ala menerima segala amal yang kita lakukan. Dalam masa yang sama, kita kena sentiasa takut, bimbang kalau amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam masa yang sama, kena ada perasaan harap dengan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menerima segala amal yang kita lakukan, khususnya amal yang telah kita buat pada bulan Ramadan yang lalu, amal yang dibuat pada bulan-bulan haram, dan amal-amal yang selama ini pernah kita lakukan. Semoga Allah menerima amal itu daripada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa esok pagi. Kita akan lanjutkan dengan doa yang lain yang terkandung di dalam suratul Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan membincangkan lagi beberapa doa yang lain. Moga-moga pengisian ringkas kita pada pagi ini, usaha kita yang sedikit yang kita buat pada pagi ini kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal-amal inilah yang nanti ia akan tolong kita di dalam kubur. Amal-amal inilah nanti yang tolong kita di hari akhirat. Amal-amal inilah yang akan membantu kita untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal-amal inilah kita sama-sama dimasukkan ke dalam syurga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa esok pagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta keampunan daripada Allah dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.